Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejarah telah membuktikan kesejakatan dunia moden telah membuka spektrum pemahaman dan juga perbincangan yang lebih meluas tentang peranan ketenteraan bukan sahaja dalam situasi peperangan tetapi juga dalam urusan perdamaian dan juga situasi keamanan. Apa yang penting dalam kita menilai situasi sesebuah negara yang berdaulat dilindungi dan juga elemen ketenteraan itu merupakan elemen penting dalam sebuah situasi ataupun negara yang berdaulat. Maka dalam perbincangan dan juga suluhan yang lebih mendalam dalam bicara naratif pada malam ini, kita melihat tarikh 16 September 2020. Bukan sahaja tarikh penyatuan Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Tanah Melayu, tetapi juga kita melihat usia Angkatan Tentera Malaysia yang pada tahun ini sudah menginjak ke 87 tahun. Perbezaan jeda masa antara usia Angkatan Tentera Malaysia dan usia penubuhan Malaysia sendiri itu sendiri merupakan satu perbezaan yang amat jauh untuk kita kabarkan. Namun, peranan yang penting untuk kita lihat dan kita telusuri secara bersama bagaimana Angkatan Tentera Malaysia yang dinaungi oleh Kebawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera dibagikan kepada 3 perkhidmatan iaitu Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Darat dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Membuka spektrum pemahaman yang lebih meluas bagaimana kita menekuni dan kita memahami peranan Angkatan Tentera Malaysia dalam menjadi benteng kedaulatan negara. Angkatan Tentera Malaysia 87 tahun usianya, nadi kedaulatan negara, akan kami bawakan dalam perbincangan yang lebih menyeluruh bicara naratif pada malam ini seketika nanti. Kita bersua kembali dalam bicara naratif sama ada di darat, laut dan udara. Isu keselamatan dan pertahanan negara tidak boleh dikompromi ataupun tidak boleh dikorbankan. Dalam kita mengenal dan juga menilai isu-isu keselamatan dan juga pertahanan negara, bukan sahaja kita bercerita tentang penguatkuasaan undang-undang, tetapi komponen penting dalam kita mendepani isu-isu tersebut adalah Angkatan Tentera Malaysia sendiri sebagai benteng hadapan bagi kita melihat pertahanan kepada negara dapat sama-sama kita kuatkan, kita kukuhkan. Alhamdulillah pada malam ini saya amat berpuas hati bicara naratif akan bersama tetamu yang cukup istimewa, iaitu saya perkenalkan Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Afendi bin Buang TUDM, Panglima Angkatan Tentera. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah Tan Sri, 87 tahun usia Angkatan Tentera Malaysia. Tahniah juga kepada ATM kerana menginjak usianya 87 tahun. Sememangnya seluruh rakyat Malaysia cakna akan komitmen, tanggungjawab dan pengorbanan yang dilaksanakan oleh ATM. Namun kita melihat menelusuri usia dan juga tempoh masa 87 tahun itu, bagaimana sebenarnya letak duduk pencapaian dan kedudukan ATM sehingga setakat ini boleh kita tekuni bersama Tan Sri? Terima kasih. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ATM kerana telah memberi peluang kepada saya pada kali ini untuk berbicara dengan peranan dan juga fungsi-fungsi ATM. Ini adalah amat penting bahawa dengan adanya platform seperti ini saya dapat berinteraksi dan juga menerang secara umum kadang-kadang secara mendalam akan peranan ATM. Ini adalah penting supaya rakyat pada keseluruhannya faham. Ya. Dan menyentuh kembali berkenaan dengan ATM, seperti mana yang kita tahu bahawa ATM telah pun ditubuh bermulanya sebelum perang Dunia Kedua lagi pada tahun 1933, ya, di mana anak-anak tempatan telah pun diambil untuk mengangkutai pasukan keselamatan pada masa tersebut, dan bermula daripada situ dan kita telah pun bergerak dan selepas peperangan Dunia Kedua kan, di mana Malaysia atau Malaysia sebelum Malaysia masa itu di Tanah Melayu, kita telah pun bergolak dengan adanya armed struggle daripada Parti Komunis Melaya, kan? Dan daripada situ kita telah terlibat secara langsung untuk menentukan kebebasan dan juga kedaulatan Tanah Melayu pada masa tersebut dijaga. Ya. Dan masa itu masa zaman darurat. Ya. Dan selepas itu dengan kemerdekaan pada tahun 57 dan terbentuknya Malaysia pada tahun 1963, kan, ATM
bertambah keupayaannya dan fungsi-fungsinya untuk menentukan Malaysia pada masa tersebut sebagai negara yang berdaulat kan, dan dihormati oleh seluruh dunia kan, diperkukuhkan. Selain daripada itu, seperti mana yang kita tahu, pengorbanan ATM di mana dengan adanya kemerdekaan yang kita kecapi pada masa ini dan juga ketenteraman yang kita kecapi pada masa ini adalah disebabkan oleh pengorbanan yang dilakukan oleh anggota-anggota kita pada masa tersebut. Dan menyentuh kembali dengan tentang keupayaannya kan, kita pun telah bergerak daripada satu tahap ke satu tahap yang tinggi. ATM bukan saja terlibat dengan keamanan dan menentukan keamanan di dalam negara. Kita daripada tahun awal penubuhan Malaysia, kita telah menghantar anggota kita ke Kongo sebagai satu daripada ketumbukan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kan, untuk menentukan keamanan. Maknanya dia kita punya penglibatan kan, walaupun masa tersebut kita masih lagi keupayaan kita tidaklah sebesar mana yang kita ada sekarang ni, dan negara kita masih lagi muda kan, tetapi komitmen akan keamanan sejagat Malaysia telah menunjukkan kan bahawa kita komited dengan keamanan sejagat dengan menghantar kan pasukan kita ke Kongo masa tersebut. Kalau kita lihatlah kan pada zaman 60-an ni kan, Malaysia dengan Kongo ni macam nak pergi ke bulan kan, sebab masa tu komunikasi dan juga peralatan transportasi masa tu kan cuma ada kapal je kan, tetapi kita pergi ya, dan kita telah pun berada di situ. Dan selepas Kongo dapat dia punya kemerdekaan dan kita balik kan, dan pergolakan dengan Parti Komunis Melayu ni masih lagi hebat kan. Kita masih lagi melakukan operasi-operasi, dan di situlah kita lihat anggota-anggota kita di mana banyak yang terkorban kan, disebabkan hendak menjaga untuk menentukan keamanan dapat dicapai kan. Selain daripada itu kan, kita pun melangkah ke satu era baru pula. Betul. Di mana selepas the collapse of Berlin Wall kan, di tahun akhir 80-an kan, di mana masa tersebut kan, sebelum tu dunia dibagi kepada dua blok kan, East Block and Western Block kan, ataupun dunia bebas dan juga masa itu ideologi komunis kan. Selepas habis tu, then we go to the next phase of our kata orang world security punya environment kan. Dan kita lihat dan dapati bahawa ancaman-ancaman pada masa tersebut telah bertukar kan. Daripada East and Western Block punya tu, di mana kita dapat tahu siapa musuh kita sebenar, menjadi satu keadaan di mana ancaman tidak ketara. And we are living in a different security environment kan. Dan kita pun mengolah kembali kan keupayaan kita supaya kita dapat menghadapi dan menghindari ancaman-ancaman tersebut. Then this is where we are today. Okey. Kan? Kronologi yang disebutkan oleh Tan Sri tadi menceritakan bagaimana kita meletakkan suatu paras pengukur bagi keupayaan yang telah pun diletakkan oleh Angkatan Tentera Malaysia, membuka lebih ruang kepada isu-isu pembangunan dan juga pemboleh upayaan yang lebih baik dalam kalangan ataupun anggota serta keupayaan aset Angkatan Tentera Malaysia sendiri. Cuma isu-isu yang mendasari dunia moden ketika ini, military intelligence, artificial intelligence dan juga isu-isu peperangan
peperangan yang bukan sahaja bersandarkan kepada fizikal, tetapi peperangan kepada musuh yang tidak nampak di mata kasar juga perlu ditangani secara gagasan yang lebih jelas. Jadi bagaimana dalam hal ini ATM melihat pendekatan yang berbeza dalam kerangka yang masih sama untuk kita menghadapi cabaran dan juga ancaman semasa? Kita apabila kita bercakap pasal ancaman ni kan, kita bertanya kan, apakah ancaman kita sekarang ni kan? Antara jawapan yang kita rasa boleh menepati keadaan sekarang ni adalah we are saying that there are multi domains threat kan. Kita ni berada di dalam keadaan dunia di mana ancaman pelbagai. Jadi oleh sebab demikian, beberapa perkara di sini kita harus fikirkan dan beri kepentingan tertentu kan. Pertama kali kita bercerita pasal pembaikan dan perolehan kesiapsiagaan kita. Di mana kita melihat ini daripada dua faktor yang penting. Pertama adalah keupayaan aset-aset material kita, ya. Dan satu lagi adalah human capital ataupun modal insan kan. Kedua-dua ni mesti kita develop supaya mereka dapat berada dalam keadaan di mana ianya relevan. Okey. Biar saya cerita pasal keadaan semasa ni. Apa kita keupayaan semasa yang diperlukan kan. Dalam konteks dunia sekarang ni kan, kita melihat kepada Industrial Revolution 4.0. Betul. Everybody is talking about that. What it is all about kan? Adalah untuk menentukan kita berada di satu keadaan di mana digitalization kan, artificial intelligence, robotik kan, all these things kan have to be included into kita punya keupayaan sekarang dan juga masa hadapan. Jadi aspek pelan pembangunan kita kan harus mengambil kira ni sebagai kita punya background kan. Apa-apa kita nak beli, for example kalau kita nak beli jet baru ni kan, jet baru ni mesti boleh berkomunikasi kan, dan dikomunikasikan oleh pelbagai aset-aset darat dan lautan kan. So dia panggil ini network centric ya. Dan juga pelbagai latihan kan, di mana kita punya modal insan ni kita boleh bangunkan supaya mereka bersedia kan untuk mengendali dan juga mengoperasikan aset-aset baru ni. Jadi dari sebab konteks pembangunan modal insan ni, antara untuk mengambil anggota-anggota yang berkelaikan tinggi kan, kedua adalah kita perlu kan menginspirasikan mereka, memberi mereka satu keadaan di mana as a human being kan, bukan saja kata orang tahap pendidikan saja yang penting. As a soldier kan, you need your soul kan to be as strong as what it should be. Kan, when you talk about kan semangat ni adalah kita nak menanam semangat patriotisme dan juga nasionalisme kepada mereka supaya we make them as a formidable soldiers kan. Maksudnya dia satu, you ada peralatan yang penting, yang kukuh, moden dan berdaya saing. Kedua adalah kumpulan modal insan kan, di mana mereka adalah yang berfikiran dan juga berjiwa kan nasionalisme dan patriotisme kita. Ya. So ini adalah secara konseptual lah. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ni kan, dengan with that background ni kan, kita move forward kan.
Mungkin orang selalu bertanya aset-aset ATM ni dah usang, dah apa kata orang perlu ditukar kan, dan kebanyakan aset-aset ni tidak boleh bergerak kan. Well, to answer that kan, I have to describe to you kan, the audience ni kan, berkenaan dengan keperluan untuk kita menentukan aset-aset kita ni berada ke kesiapsiagaan yang tinggi ni memerlukan dollars and cent. Betul. Kan? Benda ni bukan percuma kan, dan bukan murah. Ya? Betul. Oleh yang demikian, kita faham bahawa negara kita ni kena mengimbang tentang keselamatan dan kata orang kemakmuran kan, national stability, security stability, dan juga kan pembangunan social ekonomi. Betul. Kan. So benda ni kena seimbang. So saya berharap bahawa di satu masa nanti kan kita diberi keutamaan yang slightly a bit better supaya corak dan kesiagaan keselamatan kita sekarang ni kan dapat menentukan bahawa ancaman sekarang ni, ancaman masa depan kita dapat hindar dan juga kita dapat patahkan. Betul. Apa yang diperjelaskan oleh Tan Sri, saya melihat kedua-duanya bergerak dalam satu equilibrium yang sama ataupun yang seimbang. Yes. Kita memerlukan pelaburan dalam aset ketenteraan yang tinggi dan pada masa yang sama kita perlukan kepakaran dan juga kebolehupayaan untuk menggerakkan aspek-aspek ketahanan negara. Baik, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Bersua kembali dalam Bicara Naratif. Angkatan Tentera Malaysia usianya mencecah 87 tahun, nadi kedaulatan negara. Tan Sri, kita sentiasa mendengar dan juga diperdengarkan dengan terma wira tidak didendang, dikhususkan atau dikonotasikan kepada petugas-petugas barisan depan, anggota badan beruniform. Tetapi perumpamaan itu membawa suatu pemahaman falsafah yang lebih mendalam, kerana kalau boleh kita melihat persoalan tentang pembuktian keupayaan Angkatan Tentera ini bersifat resiprokal dan equivokal, kerana kita tidak boleh membuktikan selagi mana tidak nampak pada mata kasar. Tetapi untuk membuktikan pada mata kasar, apakah kita perlu untuk mengemukakan ataupun membentangkan pembuktian keupayaan itu kepada umum, baru kebolehpercayaan itu dapat dicapai dan juga ditamsilkan, Tan Sri? Kita kalau nak diuraikan berkenaan dengan pokok persoalan itu adalah sama ada tentera kita ni apa kerja dia sebenarnya. Dan kalau kita boleh lihat secara layman, persoalan tu berkenaan dengan apa sebenar kerja dia orang ni kan. Tak ada pegang kan, dia orang nak buat apa dia orang buat kan. Persepsi tersebut saya rasa saya ingin sentuhkan dalam beberapa konteks. Yang pertama kali adalah tertubuhnya Angkatan Tentera ni kan adalah untuk menentukan keamanan sesebuah negara dan jaga kedaulatannya kan. Dia ada first line of defense and also the last line of defense kan. Makna dia jika mereka tidak ada di situ kan, apa akan terjadi soalannya dengan negara tersebut. Biar saya bagi satu penerangan kan, sebab ini selalu kita dengar berkenaan dengan tak ada pegang, apa kita perlu dengan askar ni kan. Keselamatan sesebuah negara kan ditentukan dengan beberapa sebab kan. Pertama adalah kan dengan adanya sistem keselamatan yang kuat dan juga kredibel, maka tidak ada ancaman yang akan masuk dan datang kan. Mana dia kalau kita nak dengar ungkapan daripada ahli-ahli pemikir dulu, Winston Churchill kata
in order to prevent war, you prepare for war. Kan? Dalam konteks ini, kalau saya nak terangkan cara macam inilah. Kalau kita duduk dalam kawasan perumahan, kita masuk kawasan perumahan tu je kan, dah ada gated community kan, sistem keselamatan tu dah ada kan. Setiap bulan kita bayar kan. Jadi apabila ada sistem keselamatan tu, ada guard jaga kat depan, betul ada guard ronda malam apa semua ni. Jadi insiden-insiden pecah rumah ke, orang merompak ke kan, orang masuk mencuri tu tak ada kes dia kan. Orang pun kata kita duk bayar bulan-bulan ni buat apa? Tak ada kejadian pun, buat apa kita nak bayar ni kan? Kan you take out the security system tu, apa tu, security services tu, you tengok sama lain. Kalau ada sesuatu taman tu kan, banyak sangat kes curi, kes rompak, kes orang pecah rumah apa semua ni. Jadi ketua komuniti situ pun kata let us kata orang kumpul ni, bagi chip in every month kan, kita engage security services ni biar dia orang ada dekat sini kan. Daripada situ kita dah sedar bahawa kan, apabila dah terjadi sesuatu baru kita nak letak itu, dan it's a bit too late kan. Sama juga dengan keadaan yang perumpamaan yang saya bagi awal tadi, analogi tadi kan. So you not understand kan, sebab kita dah, sistem keselamatan kita dah ada, maka tidak adalah kacau bilau ataupun ancaman-ancaman daripada luar yang boleh mengugatkan kestabilan kita kan. So daripada konteks tersebut kan, maka kita kena ada kan. At the same time kan, we also prepare for any ancaman kan, jenis ketumbukan, people yang datang attack daripada luar tu, kita dah ready daripada situ. So dia kena lihat daripada kedua-dua aspek ni. Satu, kita kena ada untuk menentukan kan, tidak ada kekacauan, orang tahu tempat tu tidak boleh dikacau. Kedua adalah jika ada kan anasir-anasir yang hendak mengganggu-gugatkan kita daripada luar, we can hindarkan dia orang. Betul. Saya suka analogi Tan Sri itu memberikan gambaran kepada psychological war yang boleh saya gambarkan sebagai sediakan payung sebelum hujan turun, sediakan perahu sebelum banjir melanda. Itu satu pemahaman yang penting untuk kita menilai kesiapsiagaan yang disediakan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Kita melihat dalam tempoh beberapa bulan ini suasana global dan juga di peringkat tempatan mendepani suatu musuh yang tidak nampak dek mata kasar. Sudah semestinya pandemik COVID-19 mengubah satu lanskap dan juga atmosfera penghidupan manusia secara keseluruhannya. Dan ini juga memberikan kesan yang mendalam terhadap kita kata domino dan juga efek domino kepada Angkatan Tentera Malaysia dalam ketiga-tiga perkhidmatan. Jadi bagaimana Tan Sri melihat pandemik COVID-19 ini meletakkan peranan yang digagaskan oleh MKN terhadap ATM dalam menyelenggara dan memastikan isu keselamatan negara melalui pandemik COVID-19 yang ditangani? COVID-19 ni ancaman kepada dunia dan juga negara, telah memberi ruang kepada ATM untuk membuktikan bahawa kewujudan ATM ni adalah satu yang paling relevan ya, daripada konteks tersebut. Biar saya mengimbau kembali penglibatan ATM dalam pengoperasian untuk menentukan negara kita ni selamat daripada COVID-19 ni. Apabila Malaysia dilandakan ataupun dunia dilandakan oleh COVID-19 ni, dan kerajaan telah mengisytiharkan bahawa Malaysia akan membuat PKP ataupun Movement Control Order, di mana pergerakan akan dikawal pada masa yang sama untuk menentukan tidak ada kebocoran daripada luar. Yang pertama kali apabila kita panggil ni Ops Penawar, tugas ATM adalah untuk membantu pada masa tersebut kan, PDRM untuk melakukan sekatan jalan raya untuk menentukan bahawa public order, mana dia tak ada orang keluar pada masa yang tak sepatutnya atau berlaku perkara-perkara yang telah pun dicegah kan.
Jadi kita mengambil peranan tersebut. Apabila kita nak masuk itu, quite interesting. Saya nak ungkapkan di sini bahawa banyak orang skeptikal mengatakan ini kalau askar masuk ni dalam keadaan public order ni akan berlaku kekerasan, kan? Ini telah pun kita rasa akan kata orang apa. Saya tidak menyalahkan anggapan-anggapan tersebut sebab biasanya kan visual yang kita lihat apa yang berlaku di luar negara, kan, apabila askar dimasukkan dalam sesuatu operasi atau gerakan public order ni akan berlaku kekerasan, brutality, apa kata orang, penyalahan gunaan menggunakan kekerasan, kan. Boleh lihat kita daripada situ. Jadi dalam menggerakkan ATM ni supaya rakyat rasa selamat dan tidak akan diintimidasikan dengan kehadiran kita, maka saya peringatkan kepada anggota saya bahawa kita ni kata orang, mengambil bahagian dalam operasi ni, kan, kita kena ingat satu, who is our enemy, kan? The rakyat is not our enemy, kan? The enemy is the virus, kan? We need to protect the rakyat. There is no reason for us, kan, to use all other unnecessary force, kan, toward our rakyat. Of course, mana yang kata orang melanggar peraturan dan undang-undang tu, kan, kita gunakan undang-undang yang ada untuk menentukan mereka diberi pembetulan yang sewajarnya, kan. So benda ni telah berlaku dan beberapa operasi di mana ada satu masa itu apabila kita imbas dalam PKPD, kan, di mana satu operasi, satu daripada yang terbesar adalah apabila kita perlu mengepung, kan, sesuatu kawasan tu supaya orang di situ tak akan keluar. Betul. Disebabkan kita nak melakukan pembersihan, mana dia kita buat testing dan mana yang positif kita rawat, yang negatif kita letakkan itu untuk kuarantin dalam beberapa hari. Itu memerlukan satu usaha yang agak berat, di mana, kan, kita satu nak menentukan kawasan tersebut dipagari supaya tidak ada orang boleh keluar, kan. Jadi dengan adanya penglibatan kita dalam keadaan-keadaan di mana negara menghadapi boleh dikatakan almost to national disaster, boleh menjadi national disaster, kan. Kita punya penglibatan secara serius dan committed, kan, adalah apa yang kita dapat lihat sekarang ni adalah as a result of those things. Satu lagi apa yang saya ingin ketengahkan di sini, kan, apabila Malaysia sudah dalam keadaan terkawal COVID-19 ni, kita kena ingat bahawa, kan, the country surrounding us ni, kan, ada yang dia punya kes-kes ni tinggi daripada kita, kan. Dan ada kemungkinan, kan, mereka akan masuk secara menggunakan jalan-jalan haram. Baik, kan. Tan Sri, kita kata jalan masuk ataupun kita kata laluan masuk secara haram itu mungkin boleh kita panjangkan lagi apabila kita kembali dalam berjeda seketika dalam untuk bicara naratif pada malam ini. Kita bersua kembali dalam bicara naratif. Tan Sri, sudah semestinya persempadanan negara ini dijaga bukan sahaja oleh Angkatan Tentera Malaysia tetapi beberapa agensi lain juga turut mengawal sila dan memastikan persempadanan negara, malah kedaulatan negara turut dipelihara melalui persempadanan. Kita bercerita lebih lanjut tentang Op Benteng yang digagaskan dan juga dilaksanakan. Namun persoalan penting tentang isu-isu berbangkit bagaimana kelolosan illegal immigrants ataupun pendatang tanpa izin ini masuk ke dalam negara menggunakan persempadanan negara yang dilihat sebagai salah satu daripada isu yang banyak diutarakan dan juga dibincangkan.
Jadi apa sebenarnya hasil dapatan daripada benteng dan pemahaman jelas kepada beberapa operasi yang dilaksanakan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia? Biar saya jelaskan bagaimana benteng ni bermula. Apabila dalam kita menghadapi COVID-19 ni, Malaysia telah pun mendapat meredakan penularan COVID-19 di mana kes-kes telah pergi daripada 4 digit, 3 digit dan sampai ke 2 digit. Pada masa yang sama, persoalannya kan ni Malaysia selamat. Tapi kita pun tahu bahawa persebadan kita ni kan adalah persebadan yang terlalu panjang. Sempadan maritime kita, bayangkan daripada pantai Perlis tu kan sampai ke Johor. Betul. Daripada Johor naik ke Kelantan. These are all open. Dan daripada Sabah Sarawak tu kan, daripada Sabah Tawau naik ke Kudat turun sampai ke area Tanjung Datu tu adalah satu persebadan yang panjang. Itu persebadan maritime. Persebadan daratan kan antara Kalimantan dan Sabah dan Sarawak, dan juga persebadan Thai dengan Malaysia. Jadi siapa-siapa pun kalau nak mengambil nak masuk itu, kemungkinan mereka akan boleh masuk. Ini kita lihat daripada jika, sebab sebelum ni kita banyak menghadapi illegal immigrant kan, yang masuk untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Dan apabila dalam keadaan COVID-19 ni, sebab kita tahu bahawa kita punya negara-negara di kawasan kita ni kan, di luar daripada kita ni, ada yang mempunyai kes yang tinggi kan. Jika mereka ni masuk dan membawa COVID-19 ni kan, maka usaha-usaha yang kita telah lakukan pada rakyat Malaysia akan sia-sia. Betul. Oleh yang demikian, maka kita kata let us do this kan. We form up a national task force kan, di mana ATM menerajui, dianggoti oleh PDRM, APMM, Immigration, Custom, Rela, APM dan beberapa lagi Exom kan, dan beberapa lagi agensi penguasaan kan, dilakukan secara bersepadu untuk menentukan tidak ada kebocoran yang di mana orang boleh masuk ke negara kita. Memang kita tahu challenges yang paling besar adalah sempadan kita ni terlalu besar, terlalu panjang kan. Kita memerlukan satu usaha yang bersepadu untuk menentukan kita dapat mengoptimumkan aset-aset yang kita ada, dan juga anggota-anggota yang ada ni kan dapat digamblingkan menggunakan satu command and control yang dikendalikan oleh berbagai agensi ni kan. Oleh yang demikian, apa yang kita lihat sekarang ni kan, usaha operasi benteng ni telah menghasilkan, kalau kita baca di media sekarang ni kan, hari-hari kita dapat tangkap di mana anggota-anggota ataupun kita punya penguasaan dapat interceptkan dia orang kan, tangkapkan dia orang, daripada dia orang dapat masuk kan, beratus sekarang ni kan. Dan setelah menjalankan operasi ni masuk ke bulan ketiga ni kan, kita dapat lihat bahawa sekarang ni yang kita tangkap, termasuk dia punya orang yang masuk tu imigran tekong ya kan, orang yang dari sebagai orang tempatan sebagai tali barut untuk menjadi dalang untuk ni, dan juga usaha-usaha penyeludupan barang-barang yang bermacam-macam kan, telah dapat kita halang, dan sekarang ni dah menjadi, kata orang, satu usaha yang dapat membantu kita dalam beberapa aspek lah. Satu adalah aspek untuk menentukan tidak ada import cases
masuk. Kedua, dapat mengurangkan immigrants, kan. Dan ketiga, kita dapat menghalang penyeludupan barang-barang yang tertentu. Kan? So, ini adalah disebabkan dengan adanya penubuhan ataupun pengoperasian op benteng ni, kan, kita dapat menjayakan semua ni, dan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Baik. Kan? Tan Sri, kalau kita melihat kepada lingkaran persepadanan negara yang disebutkan oleh Tan Sri tadi, sudah semestinya kita dikelilingi oleh faktor-faktor seperti geopolitik, geoekonomi yang membawa kepada beberapa isu-isu penting dalam menilai isu-isu persepadanan negara ini dibawa dalam satu konteks yang lebih meluas. Dan sudah pasti di peringkat PBB sendiri ataupun di peringkat antarabangsa menilai dan juga meletakkan pertama aktiviti ekonomi yang berlaku di kawasan perairan ataupun aktiviti ketenteraan yang berlaku di kawasan udara ataupun perairan diambil kira sebagai salah satu daripada isu-isu penting persempadanan sesebuah negara yang berdaulat. Jadi bagaimana Tan Sri melihat isu-isu yang digambarkan atau dibawa ketika ini dalam konteks persempadanan negara dan juga diasimilasikan dalam peranan penting Angkatan Tentera Malaysia menjaga perairan, udara dan juga persempadanan daratan negara? Kita untuk menentukan bahawa keadaan di sempadan dan juga kawasan di luar sempadan, kan, no man's land ni, satu sebagai contoh ni Laut Cina Selatan. Keamanan di persempadan Malaysia ni ditentukan, kan, tidak ada satu ancaman datang daripada luar masuk ke dalam, kan. Dan juga kawasan-kawasan di mana boleh membentuk sebagai satu ancaman masa hadapan, kan. So, apakah perkara tersebut, kan? Ini macam saya boleh terangkan di sini, kalau seperti di Laut Cina Selatan, Malaysia polisinya adalah untuk menentukan, kan, Laut Cina Selatan adalah satu kawasan yang aman, kan. Kita tidak menyokong ataupun tidak membantu dan menghalang apa-apa perkara yang boleh menyebabkan sepertinya Laut Cina Selatan ini sebagai satu kawasan yang tidak stabil dan daripada aspek keselamatannya, ianya tidak kata orang selamat untuk dilalui, kan, untuk kita menggunakan aktiviti perdagangan untuk Malaysia mencari hasil buminya. Baik. Dan berbagai-bagai macam lah. Jadi di sini ATM harus melakukan sesuatu untuk menentukan kehadiran mereka, kan, dapat mengurang ataupun menghalang perkara-perkara ini jadi berlaku, kan. Jadi sebab tu kita ada aset udara, aset maritim dan juga daratan kita, kan. Ini adalah untuk kita menjalankan tugas-tugas tersebut, kan. Kita harus ingat, nak bagi contoh dia sebagai kata macam Laut Cina Selatan lah, kan. GDP kita, kan, yang berada di mana kita bergantung kepada Laut Cina Selatan ni, kan. Kalau kita tengok daripada aspek kata orang perolehan income dia, kan, we are talking about 30%. So it is kata orang critical for us to make sure that, kan, kita punya area EEZ ni, kan, dapat dijaga, tidak dicerobohi, dan juga aktiviti-aktiviti ekonomi kita dapat berjalan dengan tidak diganggu, kan. Oleh yang demikian, kan, adalah perlu untuk kita melakukan rondaan dan menguasai tempat-tempat tersebut, kan. Buat masa ini, kan, mungkin orang tidak berapa faham berkenaan dengan keadaan semasa di Laut Cina Selatan. Dengan adanya penempatan aset-aset kita di situ, maka aktiviti-aktiviti seperti Petronas yang mencari gali
kata orang gas dan juga petroleum di situ kan dapat berjalan dengan lancar kan. Mungkin kita ada dengar apa kata orang kehadiran beberapa aset-aset asing di situ, tetapi itu kita dapat tangani dan tidak ada mereka apa memberhentikan apa kata orang apa operasi-operasi ekonomi kita di situ kan. As it is now. Jadi kita perlu kan menambah baikkan lagi dan juga meningkatkan aset-aset kita supaya kita dapat garanti bahawa kan jika ada ancaman-ancaman tertentu kita boleh dapat menentukan bahawa ianya tidak mengganggu-gugat aktiviti-aktiviti yang seharus kita lakukan. Baik. Saya jelas kepada penerangan Tan Sri itu, tuntutan kepada tanah yang berdaulat dan juga pencerobohan dalam sesuatu persepadanan yang berdaulat itu masih lagi tertakluk kepada undang-undang antarabangsa yang boleh dikuatkuasakan di peringkat global. Persoalan penting tadi Tan Sri berceritakan tentang penambahbaikan aset, pengupayaan ATM sendiri mendepani usianya 87 tahun. Kebajikan sumber manusia ataupun kebajikan kepada anggota tenteranya dan juga kepada mereka yang sudah pun berkhidmat dikira sebagai veteran dalam ATM melalui Tabung Pahlawan 2020 sebagai tamsilan kepada penghargaan Angkatan Tentera Malaysia terhadap jasa dan pengorbanan anggotanya. Jadi perkongsian berkenaan Tabung Hari Pahlawan bagi tahun 2020 dan apa yang diharapkan hasil dapatan daripada tabung yang dikelolakan tersebut. Pertama kali ingin saya terangkan secara ringkas dengan relevannya veteran dengan Hari Pahlawan ni kan. Hari Pahlawan ni pada 31 Julai di mana kita mengimbau dan memberi satu hari penghormatan kepada pahlawan-pahlawan kita yang sekarang dan yang telah gugur kan. Adalah penting perkara seperti ini, perayaan seperti ini dan event-event seperti ini diulangi setiap masa. Pasal apa? Kan? Pertama adalah untuk mengingat kembali pada rakyat kita bahawa keamanan yang kita kecapi sekarang ini kan adalah disebabkan pengorbanan mereka. Kedua adalah untuk memupukkan semangat patriotisme dan juga nasionalisme kan generasi-generasi muda sekarang ni kan. Dan yang ketiga dengan adanya pelancaran tabung Hari Pahlawan ni adalah untuk membantu kan mereka yang kurang bernasib baik kan, veteran-veteran yang kurang bernasib baik yang telah mungkin kehilangan punca pendapatannya disebabkan kecederaan yang teruk kan, dan juga setelah berkhidmat begitu lama ada yang mungkin tidak bernasib baik untuk mendapat sesuatu pekerjaan yang boleh memberi kelangsungan hidup kepada mereka. Ini adalah penting bahawa kita lihat mereka ni setelah berkhidmat begitu lama kan dan mengabdikan nyawa dan juga jiwa dan raga mereka kan untuk menentukan keamanan. Kita bagi penghargaan kan. Kita rasa adalah perlu untuk mereka ni kan jika mereka dalam keadaan tersebut kan perlu dibantu kan. Dan perkara-perkara ini kita boleh lakukan kan dengan melancarkan ataupun mengutip derma untuk Hari Pahlawan ni kan. Dengan adanya tabung-tabung ataupun dana-dana yang kita dapat kutip ni bolehlah kita gunakan untuk membantu mereka ni. Itu satu perkara yang cukup molek juga untuk kita gambarkan secara keseluruhannya. Tabung Pahlawan itu menyantuni dan juga memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah pun berkhidmat untuk Angkatan Tentera Malaysia dan juga berkhidmat kepada negara. Tan Sri, dalam kesempatan yang berbaki sedikit ini, mungkin kata-kata daripada Tan Sri untuk pengharapan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga warga Angkatan Tentera Malaysia dalam memastikan kedaulatan itu perlu diutamakan, walau apa pun tamsilannya, walau apa pun gerak-geri dan juga perilaku kita sebagai rakyat Malaysia, setiap daripadanya itu mesti faham tentang
peranan dan tanggungjawab kita dalam menjadi rakyat Malaysia, Tan Sri? Saya ingin memberi sepatah dua kata di sini kan, bahawa ATM buat masa ini kan, kalau kita lihat secara konsepnya, apa yang telah slogan yang kita gunakan untuk tahun ini, kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama. Apa makna dia? Apabila kita kata tanggungjawab bersama ni kan, bahawa keselamatan sesebuah negara ini kan bukan saja terletak dan dipertanggungjawabkan kepada angkatan tentera ataupun pihak keselamatan kan. Ia adalah satu usaha kolektif. Maksud dia dunia kita, masyarakat kita ni kan harus sekali mengambil inisiatif dan juga rasa tanggungjawab kan untuk menentukan bahawa negara kita ni ataupun keamanan kita dan kedaulatan kita dapat terjaga kan. Jadi ambillah kata orang spirit of kata orang national integrity ni kan, national kata orang respon untuk menentukan kita dapat berbakti kan sebagai satu kumpulan yang besar